Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mesti Raja Besar ni merupakan buku saya yang ketiga lah selepas Tanah Baru Naga Selatan. Yang ni saya terbit, saya siap, saya cetak semua tahun lepas lah. Buku nipis saja, lebih kurang 101 muka surat lah. Kalau kita tengok daripada segi Orientalism ni satu pemikiran barat yang cuba hendak merendah-rendahkan ataupun mengubah satu prinsip bangsa yang dia jajah lah. Sama ada jajah ke tak jajah ke, naungan ataupun tidak, tetapi itulah perspektif yang dibawa oleh barat yang menyebabkan orang-orang yang berada di bawah negara-negara yang dijajah ini menganggap hikayat adalah satu cerita yang tak patut dikaji lah. Saya cuba nak pecahkan lah, saya nak dikod balik, saya nak tengok balik adakah terdapat kebenaran-kebenaran di dalam Hikayat Merum Mawasa lah. Jadi orang yang pertama cuba membuktikan tentang Hikayat Merum Mawasa ni ialah James Low pada tahun 1821. Ketika dia bertemu dengan Sultan Ahmad Tajuddin, ada satu dalam buku saya iaitu Gajah Putih ataupun Perang Kedah Siap, ada cerita berkenaan dengan bagaimana pertemuan James Low dengan Sultan Ahmad Tajuddin lah. Yang pertama sekali, versi James Low adalah versi tunggal. Maknanya James Low melalui ataupun menemui Sultan Ahmad Tajuddin itu sendirilah, dan dia mendengar secara langsung daripada Sultan Ahmad Tajuddin apakah cerita-cerita lisan yang dibawa oleh keturunan Sultan Kedah kepada James Low. Dan manakala Siti Hawa Saleh dia mengumpulkan beberapa manuskrip yang dibuat oleh pengkaji-pengkaji kemudian barat lah, selepas James Low tu dia kumpul semua maklumat-maklumat ni, kemudian dia gabungkan. Tapi dia mengatakan bahawa Merum Mawasa yang kita baca pada hari ini adalah versi R.J. Wilkinson. R.J. Wilkinson pada tahun 1896, lebih kurang macam tu lah. Jadi yang kita baca hari ini adalah versi R.J. Wilkinson dan bukanlah versi James Low. Jadi sebabkan tu dia ada perbezaan yang agak ketara lah di antara kedua-dua manuskrip ini. Yang pertama, versi James Low dia banyak Hinduism adalah menyebut tentang Dewa Kali dan sebagainya lah. Lepas tu epik Jataka, epik Ramayana dan sebagainya lah. Tapi dalam versi R.J. Wilkinson dia telah mengurangkan ciri-ciri kehinduan di dalam Hikayat Merum versi dia tu, dan dia meletakkan satu naratif bahawa ini adalah satu gambaran pemikiran tradisional dan feudal Kedah pada masa itulah. Walaupun dia sendiri mengakui Orientalis, sendiri mengakui, dan bukan kata Orientalis saja, malah sejarawan-sejarawan di tanah Melayu ataupun di Malaysia ini, kita semua mengaku bahawa dahulunya orang-orang Melayu menganut agama Hindu. Tapi kita bukan orang India, bukan Tamil lah. Melayu adalah Melayu, Tamil adalah Tamil lah. Tapi agama tu kita dulu tok nenek dulu agama Hindu. Jangan ada orang petikai lah, ada orang kata takkan tok nenek Hindu kan. Ada orang kata takkan, sebab ada satu kepercayaan di kalangan kita ni berkenaan dengan agama Hanif. Terdapat 5 naskah salinan yang dibuat oleh Siti Hawa Saleh, iaitu James Low, R.J. Wilkinson, A.J. Sturrock, Maxwell. James Low mengatakan bahawa sebahagian naskah salinan ini telah diarah oleh Raja Legong supaya dibakar sewaktu serangan Siam pada tahun 1821 lah. Oleh itu Siti Hawa Saleh percaya bahawa naskah ini wujud lebih awal dari 1820, walaupun Marsden mengatakan naskah itu hanya wujud pada tahun 1849. Marsden ni orang yang boleh kata dia seorang pengkaji terawal lah berkenaan dengan sejarah Melayu. Dan apabila Marsden diberikan naskah ataupun manuskrip James Hikayat Merum Mawasa ni, dia dengan mentah-mentah lah menolak. Dia menolak pandangan yang dibuat oleh James Low yang mengatakan bahawa cerita yang ada dalam Hikayat Merum Mawasa ni adalah sesuatu yang benar, yang boleh dibuktikan, yang disebabkan dia dah pergi dah ke tapak-tapak yang kita jumpa hari ni, yang kita tengok tapak Sungai Batu, Lembah Bujang, Mabuk tu semua dia dah pergi, James Low dah pergi, dan dia dah pergi sampai ke Tenasserim dan malah sampai ke Pegu lah. Dan cerita-cerita berkenaan apa yang dia pergi ni, jejak-jejak yang dia pergi ni, benda tu memang ada ditulis di dalam salinan yang dibuat oleh beliau pada tahun 1838. Kenapa Hikayat Merum Mawasa ni menjadi satu topik yang selalu dikaji lah. Dia jadi nombor 2 lah selepas sejarah Melayu. Orang akan kaji Hikayat Merum Mawasa. Orang jarang kaji manuskrip lain. Orang jarang kaji contohnya macam
hikayat pasal ada kajian, tapi tidaklah seperti mana hikayat Meru Mawasa yang menarik minat ramai orang. Yang menarik minat ramai orang untuk mengkaji berkenaan dengan manuskrip Melayu lah. Satu, yang pertama sekali sebab usaha-usaha yang dibuat oleh James Low sendirilah. Dan kemudiannya dia hikayat Meru Mawasa ni sangat dekat dengan masyarakat. Walaupun cerita dia tu macam agak pelik sikit, ada mitos, legenda dan sebagainya, tetapi penceritaan di dalam Meru Mawasa tu menunjukkan sesuatu, seolah-olah dia nak trigger kita untuk kaji. Sebab bahasa Melayu dulu dia kiasan kan, dia ada satu benda yang dia nak habaq kat kita, tapi dia tak boleh habaq secara langsung. Dan benda-benda ni lah yang menyebabkan ramai orang mengkaji teks hikayat Meru Mawasa, dan biasanya dia akan tersasar lah apabila masuk kepada kerajaan lancang. Ada disebut berkenaan dengan lancang Siam kan. Selalunya orang akan terbabas dekat situ lah. Dan apabila kita menyusun secara kronologi ataupun secara pensejarahan, dia akan selalunya orang akan macam tak boleh nak trace ataupun tak boleh nak menjejak bilakah peristiwa-peristiwa tu berlaku lah. Okey, sepaham saya lah, saya baca Meru Mawasa ni 10 kali. 10 kali saya baca, lepas tu saya baca teks-teks yang lain lah. Okey, ini pendapat saya lah. Pendapat saya, sebenarnya hikayat Meru Mawasa yang kita baca hari ni bukanlah teks yang lengkap. Kita ada lebih kurang 700 tahun lebih. Sangat mustahil satu kitab 700 tahun punya cerita hanya setebal 250 muka surat, 280 muka surat macam itulah. Sangat-sangat tak logik. Jadi saya percaya bahawa kitab yang asal tebal 700 tahun, sebab ni adalah kitab salsilah keturunan tau. Kalau orang yang biasa buat salsilah keturunan ni, dia akan ada dia akan menyambung penulisan-penulisan tu ataupun dia menyalin balik, yang menyebabkan kitab tu akan jadi tebal. Dan benda ni lah yang berlaku kepada hikayat Meru Mawasa, dan seolah-olah ada sesuatu lah yang disembunyikan lah. Dan apabila saya mengkaji tentang nasab-nasab ataupun berkenaan dengan keturunan Diraja Kedah ni, saya rasa berlaku sekurang-kurangnya 4 kali pertukaran dinasti. Maknanya pernah zaman Bugis pernah lalu, zaman Siak pernah lalu, zaman Arab, zaman Siam pernah lalu lah. Maknanya ada pertukaran dinasti yang menyebabkan naratif ataupun cara pentadbiran Kedah tu berbeza-beza. Sebab tu Kedah ni dia sentiasa bergolak, sebab dia ada pertukaran dinasti tu. Pertukaran dinasti semua berlaku, semua tempat ada. Ni benda-benda yang biasa, jangan rasa pelik, jangan rasa macam kenapa takkan Kedah ni ada. Tu biasa, tu benda biasa. Pentingnya hikayat Meru Mawasa ni, dan saya rasa dia satu benda yang sangat menarik disebabkan penceritaannya yang walaupun tak berapa jelas, tetapi seolah-olah memberikan kita satu harapan lah. Okey, dan apabila saya buat kajian selama hampir 3 tahun lebih saya buat kajian ni, saya rasa satu perkara yang saya jumpa lah, paling besar yang saya jumpa sekali ialah rupanya hikayat Meru Mawasa yang kita baca hari ni, yang saya sebut tadi adalah versi R.J. Wilkinson, dan tiada siapa mendakwa ataupun tiada siapa yang menyebut di manakah kitab manuskrip asal ni. Okey, jadi dalam penulisan James Meyer, dia orang Belanda. Dia telah dia punya title PhD dia, tajuk PhD dia Fragments of Reading the Malay Hikayat Meru Mawasa, yang diterbitkan di Amsterdam. Okey, jadi Meyer ni dia mengkritik apa yang ada di dalam hikayat Meru Mawasa, dan mengkritik apa yang ditulis oleh Siti Awang Saleh. Tetapi pada muka surat kelima di dalam buku tu, dia menyebut tentang James Low telah bertemu dengan Sultan Ahmad Tajuddin pada tahun 1836, dan pada ketika itu James Low kata kat Sultan Ahmad Tajuddin lah, apakah bukti bahawa tuanku adalah Sultan Kedah? Jadi Sultan Ahmad Tajuddin kata, aku ada satu manuskrip yang menunjuk yang aku tahu keturunan aku siapa. Jadi berdasarkan dengan manuskrip itulah satu-satunya bukti yang menyatakan bahawa aku adalah Sultan Kedah. Cerita 1836 ni memang ada, cerita tu memang betul. Yang cerita tu juga berlaku pada zaman Perang Kedah Siam. 1838 kebangkitan Tengku Mak Saad. Kena ingat tu
Jadi pertemuan Tengku antara Sultan Ahmad Tajuddin dengan James Low ni berlaku pada tahun 1836 di Bruas. Ketika itu James Low dia nak tahan lah, dia nak tahan Sultan Ahmad Tajuddin lah untuk dia bawa balik ke Pulau Pinang. Itu yang pertama. Okey, salinan. So keyword dia salinan. Jadi Sultan Ahmad Tajuddin kata selepas beberapa Sultan Ahmad Tajuddin kata dia akan bagi satu salinan kepada James Low lah. Okey, sebelum tu James Low telah bertemu dengan Sultan Ahmad Tajuddin pada tahun, dipercayai pada tahun 1819, sebab James Low dia mai ke Kedah paling awal 1819. Dan pada ketika itu dikatakan, dipercayai bahawa Sultan Ahmad Tajuddin telah memberi satu salinan kepada James Low, salinan yang sama. Mana kata kitab Hikayat Merom Mawasa, manuskrip ni yang versi James Low ni sebenarnya dah diberi 2 kali salinan. Dan apabila saya belik yang versi Siti Awal Saleh ni, versi Siti Awal Saleh ada 3 kali cetak dan 3 kali edisi. Edisi dia ada perbezaan lah, terutamanya di ruangan pengenalan 1966, 1990, 1998. Dia ada 3 versi, 3 kulit. Yang pertama tu kulit warna hijau, yang kedua kulit warna hitam, yang ketiga kulit edisi khas lah, edisi klasik yang warna merah tu. Setiap satu dia tu isi sama, tetapi pengenalan dia tu berbeza disebabkan Siti Awal Saleh membuat kajian. Dia ada perkembangan kajian lah. Jadi semuanya diisi di ruangan pengenalan tu lah. Jadi kalau hampa berminat nak kaji pasal Hikayat Merom Mawasa edisi Siti Awal Saleh ni, hampa kena baca kat pengenalan tu. Okey, dalam versi Siti Awal Saleh dia menyebut, dia kata R.J. Wilkinson telah menyuruh Encik Nasaruddin untuk membuat satu salinan Hikayat Merom Mawasa. Dan Encik Nasaruddin ini telah mendapat satu salinan daripada seseorang untuk menyalin semula Hikayat Merom Mawasa yang kemudiannya dicetak pada tahun 1898. Okey, persoalan dia, kalau kita faham tadi Sultan Ahmad Tajuddin dah bagi salinan yang pertama 1821, salinan yang kedua 1836. Dulu ni orang kata versi yang kita baca adalah versi James Low, maknanya ada perubahan-perubahan yang dibuat oleh R.J. Wilkinson. Tetapi okey, pada tahun 1898 Cik Nasaruddin tu telah menyalin Hikayat Merom Mawasa daripada seseorang. Jadi siapakah seseorang tu? Sebab okey, bila saya tengok dia cerita antara versi James Low dengan versi Siti Awal Saleh ataupun versi R.J. Wilkinson ni, dia tak jauh beza. Dia cuma beza dari segi penyebutan agama Hindu tu lah, Praong Maha Perita Deria apa. Saya percaya bahawa Hikayat Merom Mawasa yang asal masih lagi berada dalam simpanan Istana Negeri Kedah sampai sekarang. Dan saya ada dengar lah, saya tanya kawan-kawan yang rapat dengan Persatuan, dia kata memang ada. Saya duk cari peluang ni, nak pi tengok sendiri kan. Duk cari peluang lah. Dan saya sangat yakin bahawa Hikayat Merom Mawasa versi original ataupun manuskrip yang original tu memang ada. Sebab sangat mustahil jika Cik Nasaruddin tu menyalin versi James Low, sebab versi James Low dah ada di London. Jadi buat apa R.J. Wilkinson nak suruh Cik Nasaruddin pergi cari orang pula untuk salin? Baik dia pergi ke London saja kan. Jadi dekat situlah dia punya key point ataupun turning point kepada di manakah terletaknya Hikayat Merom Mawasa yang asal. Okay, menurut Siti Awal Saleh dia ada sebut berkenaan dengan Laut Bang Tafan, Laut Bang Tafan, Langkah Suka, Laut Kulzum, Negeri Kelinggi dan Zamin Turan. Kedah Zamin Turan ni mengikut pendapat Winston, Zamin being land country in Persian and Tor in Arabic, a mountain. We would have the mountain region. Torari in the later language means wild, desolated, which give the wild country. Ini James Low 1849, muka surat 168 lah. Yang versi ni, yang versi muka surat 168 ni versi yang kami dah terjemah ke bahasa Melayu. Ni ada versi yang kami dah terjemah ke bahasa Melayu Okey, seterusnya dalam sumber Siti Awal Saleh, cetakan tahun 1991 halaman 30, maka titah Raja Merom Mawasa, jika demikian hendaklah kita namakan negeri ini Negeri Kedah Zamin Turan. Jadi Zamin Turan itu bermaksud negeri yang berhutan tebal dan bergunung ganang. Okey, jadi dalam versi James Low dia menyebut Tapan
Di dalam versi Siti Awal Saleh, Laut Bang Tafan. Okey, Laut Bang Tafan ni dia terletak di satu pulau, teluk. Dia teluk. Teluk ni terletak di kalau seingat-ingat saya lah, Laut Bang Tafan ni, sekejap saya tengok balik. Laut Bang Tafan ni memang wujud lah. Memang wujud. Dan dia berada di kawasan Pulau Sarang. Jadi cerita ni, sebab tu nak kata dia tak betul pun susah, nak kata dia betul pun susah juga. Tetapi Hikayat Merumah Wangsa ni menunjukkan sesuatu kepada kita lah. Burma dengan Kedah ni dia ada satu hubungan yang tidak rasmi, tetapi Burma tak pernah menyerang Siak Kedah. Burma tak pernah menyerang Kedah. Ini satu perkara yang sangat menarik lah untuk dikaji. Sebab kalau ikut daripada dasar perluasan kawasan Burma dari zaman Along Paya, sepatutnya dia akan mengambil semua kawasan-kawasan sampai ke Kedah. Tapi dia berhenti dekat Phuket saja ataupun Johor Salang. Dan Burma ni dia takkan turun sampai ke bawah. Dia takkan kacau kawasan Kedah lah, terutamanya di satu dan sebagainya lah. Ini satu perkara seolah-olah macam ada satu perjanjian di antara Burma dengan Kedah yang mungkin dipegang oleh raja-raja terdahulu, yang menyebabkan apa-apa jadi, Raja Burma pun sendiri pernah kata apa-apa jadi kepada Kedah, Burma akan melindungi Kedah lah. Itu tak tahulah, satu hubungan mistik lah bagi saya, hubungan mistik lah. Pensyarah ni Universiti Yangon, Dr. Pio Wilat, dia kata ada beberapa manuskrip yang menunjukkan hubungan Burma dengan Melayu. Dan ada satu gambar tu dekat satu kuil di belah Amarapura, kalau tak salah saya. Dia kata ini adalah wakil Melaka. Makna kata ada orang Melaka yang pergi ke Burma. Diplomat Melaka. Dan dia kata lagu tu lah. Dia kata tapi kalau ikut daripada tarikh mural tu, dia percaya bahawa ada orang Melayu dah sampai lah. Kalau Melaka dah sampai, apatah lagi Kedah lagi dekat kan. Cuma dia kata tak ada orang kaji. Jadi bila kami pergi tu, saya buat kajian apa, saya bentang paper kat sana. Dengan terkolok ni lah saya pergi bentang di sana. Jadi saya ditawarkan lah untuk buat kajian berkenaan diaspora orang Melayu di Burma, terutama sekali di kawasan Yangon dan kawasan atas lagi. Kalau kita baca Hikayat Merumah Wangsa, dia cerita tentang Raja Merung tu, dia orang Parsi yang menemani putera Rom untuk meminang puteri Cina. Okey. Tetapi di dalam At-Tarikh Silsilah, dia menyebut bahawa Raja Gumrun mai daripada Parsi. Okey. Jadi Merung tu daripada Parsi. Merung tu kena faham betul. Raja Merung Wangsa dia orang Parsi. Raja Gumrun tu dia orang Parsi. Jadi pada perspektif ataupun daripada kacamata istana, betul lah. Pasal Raja Merung tu orang Parsi, Raja Gumrun tu orang Parsi. Buat apa dia nak cerita pasal Raja Rom, sedangkan Raja Rom tu tidak melahirkan keturunan di sini. Disebabkan tu bagi orang yang melihat bahawa Kedah ni ada satu hubungan dengan Rom ni, salah lah. Sebab anak Raja Rom tu dia tak berhenti pun kat sini. Jadi pada pandangan At-Tarikh Silsilah, betul lah, memang Sultan Kedah berasal daripada Parsi. Cuma namanya ditukar. Kini Wan Yahya. Tapi di dalam Wan Yahya yang nipis tu, lebih kurang dalam 20 muka surat lebih tu, dia kata Merumah Wangsa membuka negeri di Kota Seputih. Lepas tu cerita dia agak dah terawang-awang lah. Jadi bila At-Tarikh membuat pembaharuan, jadi barulah nampak cerita tu tersusun. Tapi sebenarnya At-Tarikh tidak boleh lari daripada cerita yang ada di dalam Hikayat Merumah Wangsa. Apa yang membuatkan saya terjumpa, apa yang menyebabkan saya terjumpa benda di dalam At-Tarikh yang menyebabkan sebenarnya At-Tarikh ni menyadur cerita di dalam Hikayat Merumah Wangsa ialah berkenaan dengan Bukit Penjara. Dia tak boleh lari cerita Bukit Penjara ni. Daripada Bukit Penjara tu lah yang saya percaya bahawa At-Tarikh telah menyadur dan membuat tokoh Praong Mahaperita Deria ni ialah Raja Bersiung. Sama juga dengan nama ini. Seri Paduka Maharaja Dharmaraja itu adalah Raja Praong Mahaperita Deria yang lebih dikenali sebagai Raja Bersiung.
Oleh itu, dari kisah Bukit Penjara ini maka terbuktilah bahawa Seri Paduka Maharaja Darbaraja dan Praong Mahaperita Deria Elias Raja Bersiung adalah orang yang sama. Cuma kisah mitos pertempuran yang berlaku serta pelbagai lagi kisah raja ini di dalam Hikayat Meromansa telah dipadamkan oleh Antariksa Silsilah Negeri Kedah. Berkemungkinan besar ia bertujuan untuk menjadikan Antariksa Silsilah ini sebagai sebuah karya yang benar-benar autentik tanpa dipengaruhi oleh unsur tahyul dan mitos. Kota Aur ni juga dikenali sebagai kota arungan. Tapi ada juga disebut sebagai kota Orc lah. Hikayat Meromansa 1991 halaman 43. Setelah tetaplah Raja Ong Mahaperita Deria di atas tahta kerajaan, maka dinamakannya kota itu dengan nama Kota Aur sebab banyak buluh aur menjadi hutan berkeliling kotanya. Antariksa Silsilah muka surat 12. Hatta tiada berapa lama siaplah kota itu dah dinamai Kota Orc. Maka pada hari yang baik, Maharaja Mahadewa dengan sekalian isi istananya pun berangkat bersemayam di Kota Orc. Menariknya pula pada nota kaki nota kaki tu, Kota Orc ini atau Kota Wokantan, Kota Or, satu tempat di dalam mukim sok jajahan Sikh Timur dalam bahasa Siam bermakna buluh yang berduri. Samalah. Sebelum berperang di Batu Pahat, ada peristiwa kan, Melaka dengan Siam tu berperang di Batu Pahat. Jadi Raja Siam telah menyuruh Raja Patani menyerang Melaka. Okey, sebelum nak jadi peristiwa tu, Raja Bersiung telah berkahwin dengan Puteri Reman. Jadi kat situ pun ada cerita tergantung jugalah. Jadi saya pun cuba duk cari kat mana ada sambungan dia lah. Kalau kita baca di dalam Hikayat Meromansa, Siti Awal Saleh muka surat 44. Hai Gajah Gemala Johari, hai Gemala Johari, menangkala engkau datang dari negeri Patani itu, maka pada tatkala itu segala binatang tidak boleh berkata-kata kerana yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dizahirkan ke dunia ini. Okey, ini satu clue yang sangat besar lah di dalam Hikayat Meromansa, kerana dalam semua banyak-banyak hikayat saya baca, hanya Hikayat Meromansa saja yang menyebut tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, jika sekiranya ini benar, makna kata Raja Bersiung hidup sekitar 550 Masih sampai 600 Masih, maknanya zaman dia memerintah. Maka sekiranya kita mengambil pernyataan di atas sebagai penentuan tarikh, maka Raja Bersiung diperkirakan sedang memerintah pada tahun 571 Masih bersamaan tarikh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Okey, Raja Bersiung ni satu figure yang kalau kita tengok daripada sudut budaya, saya sembanglah dengan orang-orang kaji budaya, pensyarah-pensyarah yang mengkaji daripada sudut budaya. Dia kata semua negara ada berkenaan cerita Raja Bersiung ni ataupun seorang raja yang ada tarin. Sama ada dia terkenal ataupun tidak saja. Tapi daripada segi budaya, semua bangsa ada. Okey, Merung Mangsa ni ramai orang terjemah dia sebagai bangsa ulak besar dan sebagainya lah. Tapi kalau kita baca secara hakikat ataupun kita tengok daripada pandangan lahir, takkan orang Kedah ni kepala orang badan ulak kan. Jadi benda ni mustahil lah. Okey, Raja Merung Mangsa, Merung bermaksud ular besar atau naga, manakala Mangsa bermaksud bangsa besar. Jika disambung, ia mungkin bermaksud raja bangsa ular ataupun naga paling besar lah. Jika dilihat secara terus pada maksud ini, ia akan membawa maksud kita kepada satu pemikiran yang tidak logik dan pelik. Okey, jadi maksud Raja Merung Mahapudisa ialah raja ular paling besar yang melindungi Buddha. Inilah Merung tu, ular 7 ekor tu. Merung Mahawangsa tu bermaksud raja ni adalah pelindung kepada Buddha, raja yang menganut agama Buddha lah, dan dia bertugas sebagai pelindung kepada agama Buddha. Itu maksud dia. Okey, yang ni ada satu cerita lah. Ada seorang pengkaji tersohor dekat Malaysia ni lah. Dia mesej saya lah. Dia tanya saya. Dia kata dia tanya saya, dekat Kedah ni ada tempat yang berkaitan dengan ulang lah di Kedah. Lepas tu dia kata dalam si leden ni tu baca tak habis. Ada lagi sambungan dia. Dia kata
seorang raja, dia kata, saya nak lebih kurang contoh dia kata, raja itu membawa panji-panji yang berlambangkan ular. Raja Kedah itu membawa panji-panji yang berlambangkan ular. Jadi bila ada kombinasi macam tu, saya pun duk tunggu dia jugalah. Tunggu dia punya dapatan dan hasil tu, maka itulah. Jadi secara umumnya pendapat saya betul ya. Ini satu benda yang saya rasa seronok lah kan. 3 tahun duk kaji. Saya cuma mengkaji daripada sudut manuskrip. Okey, tapi selagi kita tak boleh tengok manuskrip yang asal yang saya percaya disimpan di Istana Kedah, selagi itu cerita berkenaan hikayat Meromong Wangsa ataupun misteri Raja Besiu ni akan tergantung. Walau macam mana pun saya cuba memperbaharui lah kajian-kajian sedia ada lah. Sebab berkenaan Raja Besiu ni, saya dah baca hampir semua teks kajian ataupun jurnal-jurnal yang ditulis oleh sejarawan-sejarawan kita berkenaan dengan Okey, untuk Raja Besiu ni, insyaAllah lepas raya nanti saya akan cetak balik lah. Jadi kepada kawan-kawan yang nak, bolehlah tunggulah nanti ada iklan dia. Terima kasih sekali lagi. Selamat raya. Minta maaf ada tersalah kata, tersalah cakap dan sebagainya lah.